pagi hari. Segala sentosa. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Tak kira di mana jua anda berada, walau apa pun yang anda lakukan, yang terus bersama kami tentunya di saluran yang betul bernama TV 502 pagi ini. Sekali lagi, apa khabar Malaysia bersiaran untuk edisi hari Rabu hari ini, 20 Julai 2021, bertemankan saya Cedi dan 22 lah, saya agak ketinggalan, tertidur sejak pagi-pagi ni. Masih tak move on dengan 2021. Kan? Dan anda bersama saya Izul Yusof dan pastinya dalam Apa Khabar Malaysia kita akan bersiaran selama 1 jam seperti biasa. Dari 9 hingga 10 pagi, mana kita akan membawakan perkembangan berita-berita terkini di awal segmen ini, dan pastinya kita akan kongsikan topik-topik menarik yang akan kita bawa kepada anda hari ini berkaitan dengan satu topik yang cukup relevan dengan keadaan semasa, yang mana kalau berkaitan dengan wang tidak akan lari dengan scam yang mana akan kita bawakan sebentar nanti. Tapi sebelum tu, ya betul, kita nak semak dulu antara portal yang di portal bernama.com, antara isu yang diketengahkan seperti yang dibahaskan di Dewan Rakyat semalam. Ini satu isu yang kita perlu ambil penting dan angkat ia sebagai satu isu yang memang semua kena ambil tahu. Kadang-kadang saya pun juga agak ketinggalan sebab semalam saya cuba ke farmasi untuk dapatkan bekalan ubat, sebab ada salah seorang ahli keluarga saya demam. Baru saya tahu isu bekalan ubat tidak mencukupi setakat ini di negara kita. Tapi jangan risau sebab kata timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Noor Azmi Ghazali, kerajaan sekarang ini sedang berusaha untuk menyelesaikan isu bekalan ubat yang berkurangan di negara kita. Sebab bimbang juga di saat-saat kita memerlukan dan saat terdesak kita perlukan ubat, tiba-tiba kita pergi ke farmasi ataupun kedai-kedai berdekatan untuk dapatkan ubat, tak ada ubat. Apa cara lain yang perlu kita buat? Itu satu perkara yang perlu kita fikirkan sama-sama, dan jangan risau, isu ini akan selesai tidak lama lagi. Wizu. Ya, penting apapun cuba cari alternatif lain dalam keadaan kita mempersiapsiagakan bekalan-bekalan ubat untuk kembali stabil dalam masa beberapa minggu akan datang ini. Dan kita expected the worst lah, mungkin akan berlanjutan hingga ke bulan depan. Tapi apapun kita tunggu tindakan daripada kerajaan untuk stabilkan kembali bekalan ubat ni. Baik, itu bekalan ubat. Kita beralih ke berita yang seterusnya. Antara yang menarik untuk saya kongsikan di Dewan Rakyat yang berlangsung pada semalam. Yang mana Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan bahawa sebanyak 529 warisan tidak ketara telah diwartakan sehingga kini di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 atau Akta 645, dan perkara tersebut memberi satu indikasi yang baguslah dalam Malaysia mewartakan ke semua, dalam proses mewartakan ke semua warisan-warisan tidak ketara di Malaysia diangkat di mata dunia. Dan yang paling menariknya, beliau turut menambah di peringkat antarabangsa 6 elemen warisan budaya tidak ketara di Malaysia telah mendapat pengiktirafan UNESCO atau Pertubuhan Pendidikan Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berdasarkan prinsip-prinsip Konvensyen Melindungi Warisan Budaya Tidak Ketara 2003. Mungkin ada di antara kita yang tertanya-tanya, tak tahu warisan budaya tidak ketara ni apa sebenarnya, Izu? Okey, untuk pengetahuan anda, warisan budaya tidak ketara ni seperti makyong, dondang sayang, pantun, upacara wangkang yang diangkat sebagai yang diangkat bersama dengan negara China, pantun yang diangkat bersama dengan Indonesia, dan juga songket. Itu antara warisan yang tidak ketara. Kalau warisan ketara ni macam monumen, bangunan dan sebagainya. Kalau kita bukan warisan tak ada masuk dalam warisan ketara ataupun warisan tidak ketara. Belum sampai warisan lagi. Belum sampai warisan lagi. Masih lagi muda belum jadi warisan lagi. Betul. Satu lagi yang ingin saya kongsikan yang berkaitan dengan kita punya topik perbincangan yang akan kita bawakan sebentar nanti adalah antaranya lebih 89,000 kes penipuan dalam talian telah direkodkan sepanjang 5 tahun bermula 2017 hingga Jun 2022, dan daripada 89,000 tersebut perinciannya sebanyak 89,798 kes penipuan dalam talian telah direkodkan dengan kerugian melebihi 3 bilion ringgit Malaysia. Ini dilaporkan di seluruh dunia lah bagi tempoh 2017 hingga Jun tahun ini.
Ini satu isu yang boleh kita angkat sekejap lagi dan kita akan berbincang tentang isu scam ini yang saya rasa satu isu yang memang belum lagi ada kesudahannya dan belum ada lagi solusi yang boleh kita tetapkan ataupun solusi mutlak untuk kita bantras ataupun kita nyahkan skamer dalam dunia ni ya. Nyah kau skamer. Sebenarnya banyak dah apa ni kesedaran kita dah bagi apa semua. Tapi disebabkan ialah kita tak boleh nak buat apa kan, manusia kita tak boleh nak kawal, tapi apapun kita cuba bawakan perkembangannya dan kesedaran kita cuba bawakan sampaikan kepada masyarakat di luar sana. Dan sekejap lagi chat kita nak tengok cuaca di luar sana. Kalau pagi tadi kita tengok macam cerah je. Dan kita nak tengok macam mana ramalan cuaca sepanjang hari ini. Kita saksikan dahulu adalah laporan cuaca yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saksikan. Assalamualaikum dan salam hormat, bersama saya Nurul Nadia Muhammad Kamaruzaman. Seorang remaja ditahan reman selama 4 hari bagi membantu siasatan berkaitan kes ambang seksual dan mencederkan seorang kanak-kanak berusia 10 tahun dalam kejadian Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Zaidi Cik Hassan berkata, suspek berusia 13 tahun itu ditahan di rumahnya di Gurun Kedah. Menerusi satu kenyataan malam tadi, Zaidi berkata siasatan awal mendapati suspek dipercayai mengenali mangsa telah mengajaknya untuk naik kereta jenis Pro 2 kancil bersama pada 4.30 petang Ahad. Suspek telah memaksa mangsa melakukan seks oral terhadap suspek. Oleh kerana mangsa enggan melakukan perbuatan itu, suspek telah menampar dan memukul mangsa. Zaidi berkata suspek kemudian dipercayai membawa mangsa ke rumahnya dan sekali lagi memaksanya melakukan perbuatan sama. Mangsa sekali lagi berkeras sebelum diacu dengan sebilah pisau oleh suspek yang turut mencekik leher mangsa. Mangsa berjaya melarikan diri dari rumah suspek sebelum terjumpa orang awam. Mangsa kemudiannya menceritakan perkara itu kepada bapanya dan bapanya telah membawa mangsa membuat laporan di Balai Polis Sungai Petani. Kes disiasat mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 dan Seksyen 323 Kanun Kesiksaan. Seorang penunggang motosikal maut setelah terlibat dalam satu kemalangan di kilometer 58 Jalan Jementah Muar Segamat kira-kira pukul 2.30 petang semalam. Ketua Polis Daerah Segamat, Superintendent Baharin Muhammad Noh berkata, kejadian itu membabitkan sebuah motosikal jenis Yamaha LC135 dan sebuah kereta Pro 2 Myvi. Kemalangan itu berlaku ketika sebuah motosikal keluar secara tiba-tiba dari bahu jalan dan memasuki laluan kereta yang dari arah Jementah menuju ke Segamat. Disebabkan jarak yang terlalu dekat, penunggang motosikal gagal mengawal kenderaannya dan melanggar bahagian tepi belakang kiri kereta yang kemudiannya terjatuh dan mangsa diseret oleh kereta terbabit. Penunggang motosikal berkenaan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Jementah dan kes disiasat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, Komander Operasi Bala Bomba dan Penyelamat BBP Segamat, Pegawai Bomba Kanan 2, Fuad Muhammad berkata, 9 anggota bersama jentera telah dikejarkan ke lokasi sebaik pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu. Pasukan keluaran operasi PKO bertindak menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkan lelaki berusia 47 tahun itu yang tersepit di bahagian tayar belakang kereta. Fuad berkata pemandu kereta Myvi itu iaitu seorang lelaki warga emas berusia 83 tahun didapati tidak mengalami sebarang kecederaan dan operasi berkenaan ditamatkan pada 2.57 petang. Seorang anggota tentera cedera parah apabila tangan kirinya hampir putus selepas termasuk ke dalam rim motosikal yang dinaiki bersama rakan dalam kemalangan di Gemas Negeri Sembilan. Ketua Polis Daerah Tampin, Superintendent Anwar Abdul Wahab berkata,
dua lelaki berusia 37 tahun yang merupakan anggota tentera dalam perjalanan ke kem Said Sirajuddin. Sejurus sampai di hadapan Hospital Tentera Darat Kem Said Sirajuddin, secara tiba-tiba baju panas milik pembonceng tersangkut di kekancu motosikal dan menyebabkan baju itu terbelit. Mangsa terjatuh ke sisi kiri motosikal lalu mengakibatkan tangan kirinya termasuk ke dalam rem. Akibat kemalangan itu, mangsa cedera parah di tangan kiri yang hancur dan hampir terputus serta patah kaki kiri, manakala rakannya yang merupakan penunggang motosikal tidak mengalami kecederaan. Mangsa kemudian dihantar ke Hospital Tentera Darat Tuanku Mizan di Ibu Negara untuk rawatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Crack House Comedy Club Taman Tun Dr. Ismail yang menjadi lokasi seorang wanita menanggalkan baju kurung dan tudung ketika membuat persembahan komedi disimbah cat oleh dua lelaki pagi semalam. Ketua Polis Daerah Brickfields SCP M. Hizam Abdul Syukur berkata sebahagian cat yang dibaling oleh lelaki berkenaan turut terkena pintu utama sebuah bank tempatan berhampiran. Laporan polis telah dibuat oleh pekerja bank berkenaan pada 10 pagi dan pemilik restoran terbabit pada pukul 4 petang. SCP Amhizam berkata pemilik restoran, lelaki berusia 39 tahun, memberitahu restoran miliknya telah disimbah cat berwarna merah pada papan tanda restoran, manakala lantai pintu utama menuju ke tangga disimbah cat warna hitam. Polis telah membuat semakan CCTV di bank dan restoran berkenaan dan mendapati kejadian berlaku antara pukul 4.15 pagi hingga 5.09 pagi. Semakan turut mendapati dua lelaki menaiki sebuah kereta jenis Proton Wajah telah membaling dua plastik berisi cat merah dan hitam ke arah papan tanda restoran berkenaan. Namun sebahagian dari cat hitam yang dibaling ke restoran telah terkena pada pintu utama bank dan rakaman CCTV akan dihantar ke Jabatan Forensik PDRM untuk mendapatkan analisis pakar. Kes disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Kesiksaan iaitu melakukan khianat. Sekian laporan dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia, segalanya sedosa. Masih lagi bersama saya dan saya Cedi. Pagi ini diharapkan kehadiran kami dapat menceriakan pagi anda ya. Sebab apa yang kita harapkan pagi ini kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda sedikit informasi-informasi yang berguna, juga setidaknya memberi sedikit pengetahuan baru kepada anda di luar sana. Okey, satu tajuk yang cukup orang kata cukup baik untuk kita kongsikan bersama, seperti yang kita wawarkan di awal siaran tadi, berkaitan dengan skema kesan kepada psikologi mangsa. Seperti yang Cik katakan tadi ya Izu, skema ni satu isu yang bukan baru. Betul. Satu isu yang masih lagi tak ada solusi ataupun jalan penyelesaian yang mutlak untuk kita dapatkan, untuk kita orang kata nyahkan skema ni dari dunia kita sendiri. Kadang-kadang secara logiknya sukar untuk kita fikirkan macam manalah begitu mudahnya mangsa boleh terkena dengan skema ni kan. Tapi bila kita berada di situasi itu, kadang-kadang tanpa kita sedari taktik yang diguna pakai oleh skema ini, tak mustahil kita pun boleh menjadi mangsa. Betul. Tapi alasan-alasan yang biasa kita dengar adalah terpukau, terpedaya dengan kata-kata manis ataupun tertekan dengan pujukan dan rayuan skema ini sendiri. Okey, baiklah, isu ini kita akan bincangkan, tentunya kita bawakan bersama tetamu yang cukup istimewa pagi ini. Kita ada Cik ke Puan ni? Cik Fatin Adha Murad selaku Timbalan Setiausaha Kehormat Malaysia Criminological dan Correctional Association MCCA. Okey, selamat datang. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Apa khabar Dini? Apa khabar Izu? Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Fatin okey? Nervous sikit. Itu biasa. Itu biasa. Kita pun sebenarnya kalau di awal permulaan rancangan pun kita akan rasa
yang sama kan. Tapi itu perkara normal ke Fatin? Normal lah, tapi saya excited nak cerita tentang scam pada hari ini untuk berkongsi dengan penonton. penonton. Sebenarnya dapat Fatin pada pagi ini. Betul. Okey, kita terus kepada tujuan kita pagi ini. Mungkin Fatin boleh kupas sikitlah tentang isu ini. Apa kesannya, kesan psikologi kepada mangsa scammer ni sendiri? Jadi kalau kita nak bercakap tentang scam ni, benda ni tak akan habis kalau kita bercakap sampai esok pun. Betul. Sebabnya sebagai contoh, kalau kita tengok dekat website FBI, contohnya mereka ada bagi senario lebih kurang 30 jenis scam yang terdapat di Amerika Syarikat. Dan setiap scam ni walaupun kita tengok hampir sama antara satu sama lain, tapi yang membezakannya adalah cara pelaksanaannya, mangsa-mangsanya dan pelakunya. Macam contohnya dekat Malaysia, kita ada scam umrah dan haji dengan pakej percutian. Tapi siapa mangsanya? Mangsanya yang pertama, yang dekat pakej umrah dan haji ni adalah orang yang bersara ataupun warga gemas ataupun orang yang berminat untuk buat haji ataupun umrah. Dan yang kalau pakej percutian ni pula siapa? Contohnya adalah orang muda ataupun orang yang mempunyai keluarga yang merancang percutian untuk bercuti dengan kawan-kawan ataupun ahli keluarga. Itu tentang scam sedikit. Dan kalau kita nak bercakap tentang jenayah ni juga, yang paling penting kita kena tahu siapa watak utamanya. Ada 3. Yang pertama adalah scammer ataupun penjenayah. Jadi kalau macam yang dah bagi tahu tadi, Cik bagi tahu tadi, mangsa ni terpukau. Tapi sebenarnya bukan terpukau. Penjenayah ni kita tahu mereka ni ada motif untuk dapatkan duit kita. Memang aim mereka nak dapatkan duit kita. Dan cara yang orang kata sampai terpukau tu, mereka sebenarnya memanipulasikan psikologi kita ataupun perasaan ataupun emosi. Buat kita rasa takut, kita rasa happy, rasa teruja dan sebagainya. Itu yang orang cakap terpukau. Kemudian yang kedua adalah kita ataupun individu. Tapi kalau kita nak bercakap tentang dari sudut psikologinya lah, macam contohnya kalau dalam sains kesihatan, kita kalau ada seseorang tu ada bacaan gula dalam darah yang tinggi ataupun insulin yang rendah, doktor akan cakap dia ada penyakit apa? Kencing manis. Tapi kalau dalam psikologi ni, kita tak boleh cakap orang tu ada ini, confirm dia jadi mangsa jenayah. Macam contoh, kalau saya dengan Chat ataupun dengan Izu, kita ada tahap personality yang sama, skor yang sama. Tapi kenapa bila saya boleh jadi penjenayah, boleh jadi mangsa scam, tapi bila scammer datang dekat Dini dengan Izu dengan Chat, mereka tak dapat tipu. Itu kita panggil perbezaan individu ataupun individual differences lah. Dan yang ketiga adalah mekanisme watak yang ketiga, iaitu orang-orang yang berada di sekeliling kita dan boleh jadi ahli keluarga, kawan-kawan, orang-orang yang kita boleh rujuk, pakar dan sebagainya. Dan ada, kalau dalam apps pula, kita ada telefon bimbit, kita boleh download, ada panggilan telefon yang boleh detect panggilan tu daripada penjenayah, berdasarkan laporan daripada pengguna apps yang lain lah. Jadi berbalik kepada soalan hari ini, yang saya rasakan sangat penting lah, kenapa kita, apa kesan scam terhadap psikologi. Yang kita tahulah macam yang dibacakan tadi kan, statistik yang sangat banyak, kehilangan duit yang sangat banyak. Dan kita tahu itu memang salah satu kesan yang paling premier scam kepada manusia. Tapi yang jarang kita tahu, tapi banyak juga yang dikaji sebenarnya adalah sejauh mana kesan ni bagi kepada manusia, psikologi ataupun kesejahteraan manusia. Yang pertama, mangsa mesti rasa malu. Sebabnya mereka yang pertama, mereka rasa malu sebabnya nature scam ni memang ada kalanya memang memalukan. Contohnya macam scam pelaburan. Kita katakanlah hari ni kalau saya labur dekat satu pelaburan tu, saya dapat 300 dalam masa 2 hari. Jadi saya rasa macam motivasi nak dapatkan duit banyak-banyak. Tapi orang lain nampak, dan bila dah tahu kita jadi scam, orang lain cakap apa? Tamatlah kau ni, tamatlah, gelojoh sangat, terburu-buru, gelojoh sangat dan sebagainya. Jadi kita dah
rasa malu sebab orang cakap tamak. Dan kedua, kita akan membentuk dalam psikologi kata cognitive dissonance ataupun pengherautan kognitif. Iaitu salah satunya menyalahkan diri sendirilah. Dan bila kita salahkan diri sendiri, kita akan tertanya-tanyalah kenapa bodoh sangat, kenapa terburu, kenapa golojo, kalau tak buat research betul-betul ni mesti tak kena, tak mudah ditipu dan sebagainya. Dan kalaupun mangsa tu berkongsi cerita dekat orang lain, mereka akan jadi mangsa victim blaming ataupun menyalahkan mangsa balik. Jadi rasa tertekan, rasa malu, rasa tertekan, dan mereka tak selesa untuk berkongsi masalah walaupun dengan orang yang mereka rapat. Jadi mereka akan mengasingkan diri daripada kumpulan sosial mereka, self isolation dan sebagainya. Jadi kalau macam tu Fatin, bagaimana seorang mangsa scammer tu nak menenangkan diri? Sebab macam Fatin kata tadi, dia akan mengasingkan diri dan sebagainya, luar daripada komuniti. Dia sebagai seorang mangsa, macam mana dia nak menenangkan diri dia? Adakah perlu bersama-sama seorang diri ataupun bersama dengan orang lain atau macam mana? Ini yang paling penting lah, sebab selalunya mangsa scammer ni mereka suka menyendiri, lepas tu tak suka kongsi masalah, dan mereka kadang-kadang kebanyakannya suka buat kerja sendiri. Tapi yang paling penting, ada sokongan sosial dekat sekeliling mereka ni. Cakap dengan kawan-kawan, bagi tahu dengan ahli keluarga apa nak buat, sebab mereka ni perlukan sound of reason ataupun orang yang suara ketiga yang boleh bagi pendapat dan sokongan lah. Dan yang paling penting sekali, bila perkara tu melibatkan akaun bank kita ataupun akaun kad kredit dan sebagainya, terus berurusan dengan pihak bank. Sebabnya supaya dapat mengelakkan penjenayah ni mengalihkan ataupun ambillah duit kita dengan lebih banyak. Dan paling penting sekali, cari seseorang yang boleh sokong kita untuk buat report polis, supaya polis ni dapat bantu kita lah untuk mengesan, ataupun kita sendiri dengan report tu dapat bantu mangsa-mangsa lain supaya tak jadi mangsa. Tapi saya lebih percaya dekat pencegahan, sebabnya mencegah tu lebih baik daripada merawat. Okey, kejap lagi kita akan bincangkan tentang macam mana kita nak mengelakkan ataupun nak mencegah daripada kita terkena ataupun terpedaya dengan skamer-skamer ni, sebab kita nak berhenti rehat seketika, tapi sebelum tu ada bingkisan yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Biro yang kita telah sediakan, saya difahamkan biro dari Perak. Jadi kita tak nak melengahkan masa lagi, kita saksikan dahulu. Jadi saya Ya, kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Apa khabar anda yang mungkin baru sahaja bersama-sama dengan kami? Satu tajuk yang cukup menarik pada pagi ini untuk kita jadikan sebagai satu orang kata langkah berjaga-jaga juga. Selaku Timbalan Setiausaha Kehormat Malaysia Criminological dan Correction Association MCCA. Okey, berbalik pada soalan saya tadi, Izu, berkaitan dengan macam saya pun antara individu yang pernah terkena yang pernah dipedaya oleh skamer ni sendiri, dan insya-Allah saya rasa saya akan cuba untuk mengelakkan dari terkena lagi. Mungkin ada tips daripada Fatin sendiri, bagaimana kita nak mengelakkan ataupun ambil langkah berjaga-jaga agar kita tidak mudah terpedaya dengan skamer ni. Okey, untuk langkah-langkah berjaga-jaga ni dalam satu kajian lah yang Profesor Madya Dr. Rahim Kamaluddin, seorang kriminologi yang ternama lah dekat Malaysia, dan juga Presiden MCCA sendiri. Beliau ada buat kajian bersama-sama dengan pakar penyidik daripada UKM, USM dan UAM. Kami ada mendapati bahawa dalam interview dengan mangsa pelbagai scam ni, mereka cakap mereka ni was-was tau waktu mula-mula mereka berhadapan dengan scammer. Tapi macam mana mereka hilangkan rasa was-was tu? Mereka tanya kepada scammer, boleh ke percaya? Of course lah, scammer akan cakap, ya boleh percaya, saya perlukan, saya jual ni harga murah sebab saya perlukan duit nak pakai. Jadi bila kita dengar macam tu kan, diorang bagi tu, kita rasa macam alamak kesiannya kena beli daripada mereka ni. Tapi paling penting bila kita cakap rasa was-was ni,
paling penting kena ada orang dekat sekeliling kita, tanya dekat kawan-kawan, boleh tak percaya ni, boleh tak pursue benda ni. Dan kalau pun harga ni lagi murah daripada harga dekat kedai yang biasa, mungkin kawan-kawan cakap harga ni murah, tapi dekat kedai mungkin boleh dapat after service sale secara percuma dan sebagainya. Mungkin mereka akan jadi, macam saya cakap, voice of reason lah. Dan yang kedua adalah kalau kita rasa macam ragu-ragulah, sentiasalah buat research. Buat research yang elok, yang mendalam. Walaupun orang kata macam overthinking kan, kita rasa benda tu sebab duit kita, kita takut rugi, walaupun sikit atau banyak, still kita punya duit. Jadi kita buat research betul-betul dan mendalam, banyak tanya dan inilah. Yang penting dekat situ, Chat, perlu ada kaji selidik dahulu sebelum melakukan apa-apa pelaburan melibatkan wang dan sebagainya. Mungkin Fatin juga boleh kongsi, di awal tadi kita dah sebut 89,000, lebih daripada 89,000 orang ditipu dengan jumlah kerugian sebanyak 2.9 bilion, mungkin lebih daripada tu, dengan angka bilion itu sendiri. Dan scam ni kita tak boleh lari. Macam kita dah bagi banyak kesedaran. Jadi mungkin kepada mangsa-mangsa atau yang bakal menjadi mangsa di luar sana, apakah sebenarnya yang menyebabkan seseorang tu mudah lagi ditipu? Mungkin Fatin boleh kongsikan. Okey, antara sebab-sebabnya orang yang mudah ditipu ni, salah satunya mungkin keberangkalian lah. Kita bercakap tentang keberangkalian, tahap personality mereka yang berbeza-beza. Ada yang jenis suka menyendiri, tapi orang yang suka menyendiri mereka senang jadi target sebab mereka tak ada kawan yang dekat. Kalau katakan dia suka jalan dekat mall seorang-seorang, scammer kan kadang-kadang mereka buka booth macam-macam lah, yang bagi tahu mereka ni jual itu jual ini kan, cabutan petuah dan sebagainya. Mereka nampak kita sebagai easy target. Jadi kita pun senanglah kena tarik dan sebagainya. Tapi kalau kita ni yang jenis tegas, jenis yang macam cakap no means no, kita cepat-cepat lari walaupun kita ni seorang yang suka menyendiri. Dan yang paling penting adalah kawalan ke diri ataupun self control. Dan banyak juga kajian yang mendapati bahawa orang yang ada self control yang rendah ni, mereka suka senanglah jadi mangsa penipuan, kecurangan identiti, sebab mereka suka kongsi maklumat peribadi mereka secara atas talian. Contohnya macam sekarang kita ada challenge yang macam-macam dekat TikTok, share tempat kerja, alamat tempat kerja, nombor telefon pun kita kena treat benda tu macam telefon bimbit kita. Kita berani tak bagi telefon bimbit kita dekat orang lain pegang, walaupun benda tu lock kan. Jadi anggap tu sebagai harta yang paling sensitif, sebab sekarang ni bukannya semua orang ada emas, tapi kita ada telefon bimbit. Jadi kita anggap benda tu perkara yang paling sensitif sekali lah. Jangan bagi orang tahu, jangan. Ataupun kalau kad kredit ke kad bank ke yang kosong, yang kita jarang nak guna, jangan bagi orang pakai. Walaupun ada RM1 tak banyak dalam tu, jangan bagi orang pakai. Itu akan buka jalan untuk jadi mangsa scammer. Okey, boleh tak kongsikan sedikit Fatin antara mungkin ada golongan tertentu yang mudah di-scam? Contohnya golongan orang tua ataupun muda, bagaimana pandangan Fatin sendiri? Kalau pandangan saya ni, dia sebab scam ni jenis yang banyak. Jadi setiap orang scammer ni, mereka sebab ada teknologi kan, mereka senang nak target mangsa mereka secara random. Jadi antara kita percaya ataupun tak percaya saja. Macam contohnya, macam saya dapat SMS daripada online shopping bagi tahu saya belanja sampai 3,000, dan Izu pun dapat SMS yang sama. Tapi kenapa? Tapi it depends dekat kita juga. Kalau saya jenis yang tergopoh-gopoh, saya akan terus tekan link tu, dan tanpa sedari saya punya maklumat tu dah kena curi. Okey, sebenarnya kita rasa kita lebih bijak, tapi scammer ni mereka lebih pantas dan lebih bijak mencipta ataupun create satu taktik yang lebih kompleks untuk kita mudah terpedaya dan meyakinkan mangsa untuk kita, agar kita mudah dalam sekelip mata mudah melakukan transaksi kepada scammer. Itu yang kita sangat takuti. Dan sebenarnya kita nak sembang lagi banyak lagi berkaitan dengan scammer, kesan kepada psikologi mangsa, tapi disebabkan kita sudah kekangan masa, jadi tak apa, kita akan cuba bawakan topik ni di lain masa, di lain hari. InsyaAllah kita akan cuba bawakan Fatin ke set Apa Khabar Malaysia di lain hari. Apapun, kita ucapkan terima kasih kepada Fatin atas kesudian bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi macam mana ni? Cek. Sampai di sini saja pertemuan kita, tapi kita belum habis sebenarnya. Banyak lagi isu-isu menarik yang akan kita kupaskan. Apapun, kita harapkanlah penonton di rumah sentiasa berjaga-jaga, alert dan bijak bila
perkara yang kita lakukan yang melibatkan duit ataupun transaksi kepada scammer ini, itulah kadang-kadang kita tak dapat nak elakkan. Tapi ingat, kalau benda yang melibatkan duit ini, pastikan anda lebih berhati-hati. Dan Cik, kita tak nak melengahkan masa lagi. Kita ada satu bingkisan menarik yang telah disediakan oleh Biro Perak kita. Sepatutnya kita siarkan sekarang. Jom kita saksikan. Anak bongsu daripada dua beradik suku kaum Semai dikenali sebagai Rafizal Baharum 11 tahun yang juga orang kurang upaya pendengaran dan penglihatan sering mendapat perhatian daripada warga sekolahnya yang terpesona dengan keunikan matanya. Ibunya Roshayati Bahmiri 36 tahun berkata beliau, abang dan anak sulungnya Rafizi 14 tahun juga memiliki mata berwarna biru namun hanya pada sebelah mata dan menolak tanggapan orang ramai bahawa anugerah itu diperoleh hasil perkahwinan campur atau mempunyai keturunan bermata biru. Pekerja pembersihan itu ditemui di rumah mereka di Kampung Batu 19 Tapah berkata, Rafizal mula belajar bahasa isyarat ketika berusia 9 tahun dan kini menetap di Asrama Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Cemor di Ipoh. Guru kelasnya A. Tain Moli berkata Rafizal merupakan seorang pelajar yang cemerlang, bukan sahaja dalam bidang akademik, malah bidang sukan, dan baru-baru ini menyertai acara lontar peluru untuk Majlis Sukan-Sukan Daerah. Kisah mata biru Rafizal sebelum ini tular menerusi hantaran Facebook Jabatan Kemajuan Orang Asli dan rata-rata warganet memuji keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki kanak-kanak tersebut. Baik, itu sahaja dari Biro Perak. Terima kasih. Setelah 2 tahun ditutup akibat daripada pandemik COVID-19, perkhidmatan tren ulang-alik antara Padang Besar dan Hat Yai, Thailand dibuka semula sejak 15 Julai yang lepas. Tinjauan bernama di Kaunter Tiket State Railway of Thailand SRT di stesen kereta api Padang Besar mendapati orang ramai mula beratur seawal jam 8 pagi bagi mendapatkan tiket untuk ke negara Gajah Putih itu dengan kadar RM7 Malaysia bersamaan dengan 50 Thai Baht. Menerusi laman web KTMB Berhad, perkhidmatan tren tersebut dijalankan dengan kekerapan sebanyak 2 kali satu hari bermula pada 9.55 pagi dan 4.40 petang bagi laluan Padang Besar dan Hat Yai, manakala 8.30 pagi dan 3 petang bagi laluan Hat Yai dan Padang Besar. Salah seorang penumpang, Bon Kihu dari Gurun Kedah berkata, pembukaan semula perkhidmatan kereta api ke Thailand itu memudahkan semua penumpang selain menjimatkan masa dan tenaga kerana tidak perlu memandu kenderaan sendiri. Beliau berkata, beliau menaiki komuter KTM pada pukul 7.12 pagi dari stesen Gurun dan tiba di stesen Padang Besar di sini kira-kira jam 8.15 pagi. Ramai tidak melepaskan peluang untuk bertandang ke negara Gajah Putih itu memandangkan kini sekatan perjalanan ke luar negara telah dibuka secara sepenuhnya. Selain itu, Esko Pelancongan Negeri Asmaiza Ahmad berkata, pemain industri pelancongan perlu bijak merebut peluang dalam menarik minat pelancong memasuki Perlis menerusi perkhidmatan tren ulang-alik yang disediakan ini dan menginap sekurang-kurangnya 1 malam di negeri Perlis ini. Beliau berkata, pengusaha industri pelancongan juga perlu lebih kreatif supaya pelancong tidak hanya menjadikan Perlis sekadar tempat transit, sebaliknya bermalam di negeri ini. Katanya setelah 3 hari perkhidmatan tren ulang-alik ini beroperasi, kira-kira 200 pelancong sehari direkodkan memasuki negeri ini menerusi perkhidmatan tren ulang-alik tersebut. Diharapkan rakyat Perlis menggunakan sebaik mungkin peluang ini bagi menambah pendapatan masing-masing seperti menyediakan perkhidmatan van kepada pelancong dari stesen kereta api Tanah Melayu Padang Besar dan sebagainya. Beliau berkata kepada pemberita sebelum berlepas menaiki tren ulang-alik ke Padang Besar dan Hat Yai bagi lawatan kerja sehari untuk melihat potensi menarik
kemasukan pelancong dari Thailand ke Perlis yang turut disertai 14 pengamal media serta delegasi kerajaan. Dalam pada itu, Perlis bercadang menjadikan tahun 2023 sebagai tahun melawat Perlis antara usaha merancangkan kembali industri pelancongan di negeri ini. Asmaiza berkata, perkara itu masih di peringkat cadangan dan akan dibawa ke mesyuarat Exco Kerajaan Negeri dalam masa terdekat. Sekiranya perkara tersebut dipersetujui, ianya bakal memberi impak yang positif kepada ekonomi terutamanya dalam industri pelancongan. Ahli Dewan Undangan Negeri Cuping itu berkata, pihaknya bercadang untuk melancarkan Tahun Melawat Perlis 2023 di stesen kereta api Tanah Melayu Padang Besar. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Kelantan sudah tiba. Bakak mari ramai-ramai. Banyak benar bagai mugo. Gebuk kewe kerjaya. Ingat 22 hingga 24 Julai ini 9 pagi hingga 9 malam di perkarangan Stadium Sultan Muhammad keempat. Bakak mari Ayo kita zahirkan impian bersama, menjunjung semangat yang bernama Keluarga Malaysia. Saya tak boleh nyanyi, suara tak sedap. Saya baca je lirik tu. Lagu tu terngiang-ngiang dekat fikiran kita sebenarnya kan. Itu salah satu promosi jugalah untuk orang kita ataupun rakyat Malaysia ingat sendiri sebenarnya ada jelajah aspirasi Keluarga Malaysia ataupun JAKM. Dan kali ini lokasi yang kelima di mana sebelum ini pernah berkampung di Johor, di Perlis, di Sabah, Terengganu dan kali ini berada di Kelantan. So orang Kelantan dah ready dah belum ni? Itu baru sikit keluar slang tu. Baru sikit ni. Tapi tak nak lebih-lebih lah. Nanti orang Kelantan marah tau. Betul. Tapi kita nak bersama-sama dengan orang kuat jelajah aspirasi Keluarga Malaysia di Kelantan ini. Dan bersama-sama dengan kita sekarang ni di talian atas talian iaitu Yang Mulia Tuan Zainal Abidin Tuan Yusof selaku Timbalan Setiausaha Kerajaan Pengurusan Negeri Kelantan. Apa khabar Tuan Zainal? Alhamdulillah sihat. Selamat pagi kan sudi meluangkan masa pagi ini. Sedikit je kita ambil masa bersama dengan Tuan Zainal pagi ini untuk bercerita dengan lebih lanjut macam mana kita nak tahu juga persiapan jelajah aspirasi Keluarga Malaysia yang kali ini singgah di Kelantan pula. Saya rasa sebenarnya banyak-banyak lokasi ini masih lagi belum berkesempatan untuk singgah, tapi saya macam tertarik untuk singgah ke Kelantan. Kali ini akan berlangsung di perkarangan Stadium Sultan Muhammad Kota Baru Kelantan selama 2 hari 22 hingga 24 Julai 2022. Bagaimana Tuan Zainal, mungkin boleh kongsikan bersama persiapan setakat ini, berapa peratus dah bersiap sedia bagi pihak orang Kelantan sendirilah, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh keluarga Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Apa Khabar Malaysia AKM kerana sudi memberi ruang kepada kami untuk berkongsi sedikit sebanyak bingkisan mengenai persiapan jelajah aspirasi Keluarga Malaysia peringkat negeri Kelantan pada kali ini. Dan untuk makluman chat dan Izu di studio dan penonton Apa Khabar Malaysia, negeri Kelantan merupakan negeri yang ke-6 yang akan menganjurkan program jelajah aspirasi Keluarga Malaysia ini yang akan membawa tema Keluarga Malaysia, Keluarga Digital. Dan sehingga kini persiapan Alhamdulillah telah pun hampir 95% selesai dan Kementerian Peneraju bagi program jelajah aspirasi Keluarga Malaysia peringkat negeri Kelantan ini adalah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Manakala unit penyampaian kemakmuran bersama iaitu SPADU merupakan penyaras utama pada program inilah. So Kementerian Peneraju, penyaras utama SPADU dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan dan bersama dengan Majlis Perbandaran Kota Baru Bandara Islam serta seluruh kepimpinan tertinggi kerajaan negeri serta komuniti setempat
turut sama menyokong dan memberi kerjasama dalam kita menjayakan program jelajah keluarga Malaysia ini. Dan mengikut perancangan jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Kelantan ini insya-Allah akan berlangsung selama 3 hari bermula daripada 22 hinggalah 24 Julai 2022, iaitu lusa pada hari Jumaat sehingga hari Ahad, yang mana program ini akan disempurnakan perasmiannya oleh Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, yang akan turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Tentara Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kelantan, beserta dengan kepimpinan tertinggi kerajaan negeri dan juga persekutuan. Baik. Tuan Zana, mungkin Tuan Zana boleh kongsikan juga yang mana saya difahamkan pada jelajah aspirasi di Kelantan kali ini kita akan menerima kunjungan hormat Menteri Komunikasi iaitu Tan Sri Anwar Musa. Jadi bagi pandangan Tuan sendiri selaku Sekretariat, bagaimana Tuan melihat penerimaan ataupun kunjungan oleh Menteri Komunikasi ke Kelantan pada jelajah kali ini? Okey, sebenarnya Tan Sri Anwar Musa ni merupakan figura politik yang memang telah dikenali di Kelantan. So Tan Sri most of the time spend masa di Kelantan. So dengan pelantikan Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang Tan Sri sebagai menteri, detik ini dinanti-nantikan oleh penduduk negeri Kelantan lah, untuk bersama dengan Tan Sri dan juga seluruh warga kementerian bagi menjayakan program aspirasi keluarga Malaysia ini. Dan saya rasa pemilihan kementerian itu saya rasa tepat sekali lah, kerana dia ada kaitan dengan menterinya Kelantan, dan mungkin kesempatan ini diambil oleh Tan Sri Menteri untuk memberikan perkhidmatan, memberi ruang untuk rakyat negeri Kelantan ni menjelajahi fungsi dan juga peranan Kementerian Komunikasi dan Multimedia secara lebih dekat lagi lah. Baik. Tuan Zainal, seperti yang kita tahu program jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini merupakan kesinambungan 100 hari program aspirasi keluarga Malaysia ini, dan ini susulan daripada program aspirasi 100 hari ini yang pernah berlangsung di KLCC, Kuala Lumpur Convention Centre, dan di mana dan kali ini diperluaskan lagi di peringkat negeri. Mungkin kita boleh kongsikan bersama Tuan Zainal antara tujuan asal ataupun objektif utama yang diadakan. Tapi memandangkan kita lihat sekarang ini Tuan Zainal ada masalah teknikal sikit, tapi tak apa, kita cuba kongsikan kepada anda antara bingkisan-bingkisan yang boleh kita kongsikan berkaitan dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kelantan ini yang akan berlangsung selama 3 hari sebenarnya. Bukan 2 hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, berlangsung di perkarangan Stadium Sultan Muhammad Kota Baru Kelantan pada 22 hingga 24 Julai ini. Jadi kita harapkanlah kunjungan orang Kelantan khususnya kalau tak datang ataupun tak pergi ke turun padang ke perkarangan Stadium Sultan Muhammad ni sesuatu yang memalukan dan sebenarnya tak rugi untuk anda datang berkunjung sebab pelbagai aktiviti yang diadakan dan boleh anda sertai secara berkeluarga. Dia kata keluarga Malaysia mesti ada program keluarga, betul tak? Dan dalam jelajah aspirasi ini juga merupakan satu platform terbaik untuk mereka di luar sana mengunjungi, membeli belah, kerana saya difahamkan dalam setiap jelajah aspirasi akan ada jualan keluarga Malaysia yang dijual dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga pasaran. Dan saya dah melihat sendiri keadaan di Terengganu yang mana saya perlu turun ke lapangan sana untuk membuat untuk membuat coverage di sana, dan saya dah melihat sendiri keadaannya, suasana kemeriahannya, dan paling penting kemeriahan dia akan dirasai pada hari terakhir yang mana akan menerima kunjungan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Yang itu yang dinanti-nantikan. Itu yang wajib kita nak jumpakan. Bukan senang sebenarnya orang besar nak turun padang tau. Jadi inilah
inilah kesempatan dan peluang untuk orang Kelantan berjumpa dengan PM kita. Okey, antara lainnya kita tahu program aspirasi keluarga Malaysia ni tujuan dia untuk memberi ruang dan peluang kepada kita sebagai rakyat Malaysia sendiri untuk merapatkan kembali dan menjalinkan hubungan keluarga Malaysia itu sendiri. Dan di samping itu juga ini bertujuan untuk membangkitkan ataupun menyuburkan, merancakkan kembali ekonomi di setiap negeri itu sendiri. Jadi seperti yang Izu katakan tadi, pelbagai gerai pameran dan jualan akan diadakan untuk dapatkan barangan yang jauh lebih murah. Kena datang turun padang di perkarangan sekali lagi Stadium Sultan Muhammad Kota Baru Kelantan pada 22 hingga 24 Julai ini. Masih lagi kita berkesempatan walaupun agak terputus tadi talian, tapi tak apa, ini perkara biasa. Ya, biasalah kita gunakan talian secara online kan. Tapi alhamdulillah kita masih lagi berkesempatan bersama dengan Yang Mulia Tuan Zainal Abidin, Tuan Yusof selaku Timbalan Setiausaha Kerajaan Pengurusan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Okey, tadi saya ada tanya soalan Tuan Zainal, tapi talian dah terputus terus kan. Saya berbalik pada soalan saya, Tuan Zainal. Kita tahu program aspirasi ini rentetan ataupun susulan daripada kesinambungan program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia dan pernah diadakan di KLCC, Kuala Lumpur Convention Centre, dan diperluaskan lagi di peringkat negeri. Mungkin Tuan boleh kongsikan bersama tujuan asalnya diadakan ataupun objektif utama diadakan program ini. Silakan Tuan. Okey, sebagaimana Cik sebutkan tadi, program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ni untuk makluman semua ialah merupakan kesinambungan kepada kejayaan pelaksanaan program 100 hari aspirasi keluarga Malaysia yang telah diadakan di Pusat Convention KLCC pada tahun lepas. So kadang ada permintaan daripada negeri supaya program ini dipanjangkan ataupun diadakan di peringkat negeri. Jemaah Menteri telah pun membuat keputusan program ini diperluaskan lagi penganjurannya Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ini ke 13 buah negeri serta satu acara penutup akan diadakan di Putrajaya nanti. So Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ini membawa konsep program yang berbentuk perkhidmatan dan juga bantuan langsung kepada rakyat. Sehingga kini program ini telah pun diadakan di 5 buah negeri iaitu Johor, Perlis, Sabah, Terengganu dan yang terakhir sekali di Perak. Yang mana pada kali ini Giliran Negeri Kelantan pula yang akan menganjurkan program ini daripada 22 sehinggalah 24 Julai ini. Objektif penganjuran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ini sebagaimana saya sebutkan tadi ialah untuk kita pastikan rakyat di semua peringkat dapat memahami dan juga menghayati tentang aspirasi dan konsep keluarga Malaysia, tentang manifestasi usaha serta komitmen kerajaan dalam memenuhi kehendak dan juga keperluan rakyat. So selain pada itu, jelajah ini juga kita mengambil kesempatan untuk kita memberi penerangan tentang peranan untuk kita menyampaikan perancangan dan juga kejayaan pelaksanaan inisiatif-inisiatif kerajaan yang kita telah laksanakan sepanjang tahun 2021 dan juga separuh daripada tahun 2022. Serta kita nak juga menengenahkan penglibatan kerajaan negeri dalam perancangan dan juga pencapaian kerajaan sebagai sebuah keluarga Malaysia. So kita nak supaya ada hubungan di antara kerajaan persekutuan dan juga negeri dalam kita memajukan Malaysia dari segi ekonomi dan sebagainya. So melalui program jelajah ini beserta kegiatan-kegiatan dan juga pengisiannya, maka idea, falsafah serta pelaksanaan konsep keluarga Malaysia ini dapat difahami dengan lebih jelas kepada rakyat semua, seperti mana tunjang kepada konsep keluarga Malaysia ini yang menitik beratkan elemen keterangkuman iaitu inclusivity, kebersamaan, common ground dan juga kesyukuran iaitu contentment.
So kita sedia maklum bahawa dalam program jelajah yang telah dianjurkan sebelum ini, iaitu di negeri Johor, Perlis, Sabah, Terengganu dan juga Perak, semuanya mencapai sasaran dari segi kehadiran pengunjung. Malah kalau kita tengok yang di negeri Terengganu sebelum ini telah pun mencapai kehadirannya mencecah lebih pada 30,000 orang. So hubungan itu kita berharap giliran Kelantan ini kita expect kehadiran juga angkanya sekitar apa yang telah berlaku di negeri Terengganu lah, ataupun lebih pada itu lagi lah. So kita mengambil kesempatan untuk keluarkan program ini supaya semua rakyat dapat hadir beramai-ramai dan juga orang kata mengambil peluang untuk kita tengok apa yang kerajaan boleh tawarkan kepada rakyat semua dalam program ini. So mengenai konsep dan juga falsafah keluarga Malaysia ini merupakan ilham daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, agar kita semua keluarga Malaysia ini secara spiritnya dapat bekerja secara bersama-sama dalam usaha untuk kita memulihkan negara, iaitu dari konsep keluarga Malaysia ini sebagaimana saya sebutkan tadi menggariskan 3 teras utama lah, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran. So visi keluarga Malaysia ini ialah untuk kita memulihkan negara, untuk kita mencapai status negara maju berpendapatan tinggi, yang mana matlamatnya sebagai aspirasi jangka panjang kalis cabaran masa hadapan dalam kita mencapai visi itu berlandaskan keberhasilan kebahagiaan. Baik. So prinsip keluarga Malaysia, Cik. Jadi prinsip keluarga Malaysia itu merupakan satu perkara yang besar maknanya, Cik. Jadi apa pun terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita pada hari ini, iaitu Yang Mulia Tuan Zainal Abidin bin Tuan Yusof atas kesudian bersama dengan kita dalam mempromosikan jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Terima kasih lagi. Terima kasih Tuan. Kita kesentukan masa, diharapkan kami menyeru semua warga Kelantan untuk turun padang sama-sama memeriahkan jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang akan diadakan, ingat, hari Jumaat ini, Sabtu dan juga Ahad, pada 22 hingga 24 Julai 2022. Sekejap je masa berlalu. Rasa sekejapnya. Besok tak apa, saya akan sambung lagi mungkin bersama dengan rakan pengacara yang lain. Apapun, terima kasih banyak atas kesudian anda menyaksikan kami dari awal rancangan sampai lah ni. 1 jam bersama kita dalam Apa Khabar Malaysia. Jadi setakat itu saja. Saya Izu Yusof. Dan saya Cedi. Undurkan diri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.